Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya kepada kita, dapat kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan segala amalan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengasihi, mencintai dunianya, nescaya dia akan memudaratkan akhiratnya. Dan barang siapa mengasihi atau mencintai akhiratnya, maka dia akan memudaratkan dunianya. Maka hendaklah kamu utamakan sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang akan binasa. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberi galakan kepada kita agar kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas dunia ini membuat satu pilihan, membuat satu keputusan semasa kita hidup di dunia ini untuk kita cari ataupun kita usahakan sesuatu yang hasilnya ataupun natijahnya akan berterusan kekal kepada kita sampai bila-bila. Dan dalam menjalani kehidupan dunia ini, tidak dapat tidak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala duduk di atas dunia ni, yang pertama sekali atas dunia ni kita nak berjaya, kita nak senang, kita nak selamat, nak segala kebaikan. Tetapi di dalam masa yang sama, dunia ini juga adalah tempat untuk kita semua berusaha untuk membina kehidupan kita yang kekal. Kehidupan dunia ni kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak kekal. Dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat, kehidupan kita yang sebenar apabila kita tinggalkan dunia ini. Apabila tiba hari kiamat, maka bermulalah kehidupan. Itu kehidupan yang tidak ada habis,
tidak akan ada habis. Jadi kita hidup atas dunia ni dua kerja nak buat. Ada dua kerja yang kita nak buat. Yang pertama, kerja ataupun usaha untuk dunia kita. Yang kedua, usaha untuk akhirat kita. Dua perkara ni. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, mafhum kepada hadis ini seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa untuk kita dapat kedua-duanya, yakni segala kesenangan di dunia ni dan juga segala kesenangan di akhirat, kalau kita nak himpunkan kedua-duanya sekali, ini adalah sesuatu yang mustahil. Dunia kita nak ambil semua, akhirat pun nak ambil semua. Ini adalah sesuatu yang mustahil, melainkan kepada orang-orang yang tertentu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Siapa dia? Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita ni orang biasa, Nabi kata kalau kita cinta pada dunia kita, sayang ke dunia kita, maka kita akan mudaratkan akhirat kita. Akhirat kita jadi rosak. Kalau kita sayang akhirat, dunia akan jadi rosak. Tak sikit banyak. Ini pasti. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup atas dunia ni, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaklah meyakini bahawa kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan yang di akhirat nanti. Itu yang sebenarnya. Dan dunia ni adalah tempat untuk kita berusaha dapatkan yang di akhirat nanti. Sebab di akhirat nanti dia tak boleh nak buat usaha dah. Tak ada dah nak semayang, nak puasa. Nak puasa mana, duduk dalam syurga nak puasa, rugi tak ada dah. Nak buat ibadat, tak ada. Kalau buat pun tak ada apa-apa, tak dikira. Nak sedih, nak menangis, tempat dia di dunia ni. Jadi sesiapa yang nak bina akhirat dia, nak selamatkan akhirat dia, nak jadikan akhirat dia baik, maka tidak dapat tidak dunia ni dia kena korbankan. Tak korban banyak, korban sikit. Kok mana pun dia kena korbankan juga. Mesti ada juga ya dunia dia yang tidak sempurna, sebab dia nak sempurnakan akhirat. Kalau dia nak sempurnakan dunia dia, maka akhirat dia akan jadi tidak sempurna. Kejar nak dapatkan dunia dia, nak sempurnakan dunia dia, maka akhirat dia akan tinggal. Tak sikit banyak, akhirat dia akan jadi rosak. Sebab manusia ni Allah Ta'ala beri dia satu je hati. Dia ada satu je. Dalam hati ni boleh letak se je. Dia tak boleh duduk dua-dua. Masuk se, keluar se. Masuk satu, keluar satu. Kalau masuk dunia, akhirat duduk luar. Dia tak boleh bagi 90-10. Tak boleh. Hak mana banyak tu hak menang. Hak di dalam hati kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah Ta'ala tidak jadikan untuk seseorang itu dua hati di dalam badan dia.
Ada dua hati, ada satu je. Dan hati ni tempat satu je. Kalau dunia ni kita letak dalam hati kita, maka akhirat jadi duduk luar. Kalau akhirat kita letak dalam hati kita, dunia duduk luar. Siapa yang sibukkan hati dia dengan dunia dia, maka hati dia akan terpaling daripada akhirat dia. Hati ni sibuk dunia je. Bangun pagi celak mata ni ingat dah dia punya dunia dia. Nak buat apa, gini. Sampai ke malam nak tidur, tak sudah lagi. Nak tidur pun mikir lagi. Esok pagi bangun nak buat apa. Kadang tak boleh tidur, mikir. Kalau orang yang hati dia sibuk dengan akhirat dia, maka dia tak sempat nak fikir pasal dunia dia. Dan dia sanggup untuk korbankan untuk korbankan dunia dia. Nak jaga semayang 5 waktu dengan sempurna, paksa korban dunia. Tak payah tengok besar-besar dah, tengok bab semayang badan dah. Semayang 5 waktu. Masuk waktu subuh, azan. Dengar azan sedap nak tidur ni, mengantuk ni. Waktu yang sedap. Dengar azan tu paling sedap kan ni tidur. Waktu azan tu, dengar azan, oh, maksud tu nak tidur. Pelajar-pelajar saya di madrasah, sebelum subuh dia bangun dah, masuk mengaji. Bila azan pakat tidur belaka. Kita bagi tahu azan ni untuk suruh kita buat persediaan untuk semayang. Ajak kita mari semayang, tapi kita berlumba nak tidur pula. Masa tu sedap tidur. Kau panjang azan, kau sedap dia. Ni berlumba nak tidur. Sebelum tu tak tidur. Azan yang tunduk kepala dia. Allah. Bangun pagi. Kemudian tengah hari pula, tengah sibuk kerja. Nak tengok sibuk dengan kerja buat kita. Masuk waktu zuhur, azan zuhur, masa tu lah nak keluar, nak cari makan. Masa tu lah nak ini gitu ni, nak ambil anak sekolah. Ada belaka. Lepas tu waktu asar pula, maghrib pula, isyak pula. Kalau orang duduk di Kuala Lumpur tu lagi ya. Rubik jabatnya jam. Nak boleh sampai ke rumah, Allah. Tengah-tengah tu azan. Nak pergi semayang, nak cari jalan, nak pergi masjid, nak semayang berjemaah. Oh, tu perlukan suatu pengorbanan tu. Sebab apa? Dia keluar tu nak masuk balik tak tahu pukul berapa sampai pula. Jadi itu memang tak boleh nak elak dah. Kalau kita pilih akhirat, dunia kita akan jadi kurang. Kalau kita pilih dunia, akhirat kita jadi kurang. Bila nak cepat sampai, nak balik rumah cepat, maka semayang kita terpaksa tinggal. Balik rumah sampai isyak, paksa qada semayang maghrib, padam. Itu kehidupan dunia. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dunia dengan akhirat ni dia macam timur dan barat. Kalau kita pergi duduk di belah timur, maka kita jauh daripada barat. Kalau kita dekat dengan barat, jauh dengan timur. Begitulah. Macam alat menimbang lah. Kalau kita berat alat ini, ni terakak. Berat belah sini, belah ni pula terakak. Ni nak balance dua-dua tu, yang ni tak mungkin. Melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa dia? Nabi-Nabi.
Nabi-nabi ni ada yang Allah Ta'ala kurniakan dia kekayaan, seperti mana Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan dia memang minta pada Allah Ta'ala supaya dia ni, Allah Ta'ala kurniakan dia satu kerajaan yang selepas daripada dia tidak akan ada orang yang ada kerajaan macam dia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala rakamkan doa tu. Beliau minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, habli mulkan, kurniakanlah kepada aku satu kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan ada kepada sesiapa pun selepas aku. Kerajaan yang besar Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sulaiman AS. Bukan setakat orang je dia perintah, semua makhluk bawah perintah dia. Binatang, angin pun dalam perintah dia. Tapi dalam kerajaan dia yang besar tu, Allah Ta'ala beri satu keistimewaan kepada baginda untuk jaga akhirat dia. Pilihan Allah Ta'ala, jaga agama je. Tapi kalau macam kita orang biasa ni, memang tak boleh nak lagi dah. Kalau kita nak utamakan dunia kita, akhirat kita akan terlepas. Kalau kita utamakan akhirat kita, dunia kita akan terlepas. Tidak sikit, banyak. Tapi Nabi kata, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Utamakanlah perkara yang kekal berbanding perkara yang akan binasa. Apa dia yang kekal? Akhirat. Tak rugi, tidak rugi. Kita utamakan akhirat kita, yang ni tidak akan rugi. Sebab apa? Sebab walaupun di dunia ini nampak macam rugi, tapi di akhirat nanti pasti ada suatu kejayaan, ada suatu kesenangan, ada suatu balasan yang baik yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasil daripada susah dunia ni. Sebab tu kalau kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, bagaimana kehidupan mereka, mereka lebih pilih akhirat berbanding daripada dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sendiri Allah Ta'ala beri pilihan nak jadi Nabi yang sifat dia macam raja, ada belaka, ataupun nak jadi Nabi macam orang miskin. Bagi pilihan. Nabi pilih Nabi miskin, macam miskin, tak pilih kaya. Sahabat-sahabat begitu juga. Khalifah Khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kesemua mereka, kalau kita baca sejarah, kisah-kisah mereka, kita akan dapati bagaimana mereka ini begitu mengutamakan akhirat. Setiap satu masa dia guna untuk utamakan akhirat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun seseorang itu dari segi dia, bila dia berusaha untuk utamakan akhiratnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berusaha untuk utamakan akhirat ini, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam masa yang sama akan jaga dunia dia. Akan ada kekurangan. Kita nak puas, memang tak puas dah.
Dunia ni bukan tempat untuk kita nak puas. Puas, kata hari ni puas dah, esok tak pula kan? Boleh makan hari ni, sedap hari ni, puas dah, ambul dah, esok nak pula. Dunia ni bukan tempat tidur. Habis dah, tak boleh nak tidur dah hari ni, puas dah tidur, esok nak tidur lagi. Bukan hari ni tidur puas dah, esok tak mau tidur dah, 10 hari tak tidur, tak, esok nak tidur pula. Dunia ni bukan tempat untuk puas. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang jaga akhirat dia, yang utamakan akhirat dia, jaga perintah-perintah Allah, tinggal larangan-larangan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Minggu lepas kita ada baca satu hadis, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada segala sesuatu yang dia tak suka. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahir mungkin seseorang tu nampak macam kurang, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kayakan hati dia. Allah Ta'ala kayakan hati dia. Kita nampak dia susah, tapi sebenarnya dia tak ada apa-apa pun. Dia seronok je. Allah Ta'ala beri satu ketenangan, satu kebahagiaan dalam keadaan dia yang nampak macam kurang. Tapi kalau kita utamakan dunia kita, yang ni memang tidak ada jaminan. Kita utamakan dunia kita tu berjaya ke tak berjaya tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Sebab setiap orang ni Allah dah tetap dah rezeki dia banyak mana. Banyak ke sedikit ke semua tak? Dah tetap dah. Dia usaha banyak ke, banyak tu juga dia boleh. Dia usaha sikit pun banyak tu juga dia boleh. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala yang bijak, dia akan berusaha untuk utamakan akhirat. Cuma untuk utamakan akhirat ini, dia bukan semudah nak utama, semudah niat. Tak. Dia perlu usaha. Sebab apa? Mungkin kita dengar hadis, kita dengar syarahan tentang kelebihan-kelebihan akhirat, rasa semangat nak buat ni. Masa tu habis hilang, jadi tak semangat pula. Masa duduk dalam majlis, bila kita dengar tu rasa nak buat selalu dah. Ambon dah lah, siapa pun. Dan memang itu sesuatu yang biasa, naluri ataupun cahaya keimanan yang ada dalam diri seseorang. Bila dia dengar perkara-perkara yang baik, yang boleh memberi sesuatu kebaikan yang banyak, khususnya di kehidupan akhirat, orang jahat macam mana pun dia akan ada rasa dia nak buat juga. Dia akan rasa nak buat, datang semangat nak buat, rasa nak buat. Itu baru dia punya niat. Niat ni supaya dia terlaksana, dapat direalisasikan, perlu usaha. Usaha itulah yang kena buat selepas tu. Bila time nak buat tu, masa nak buat tu, masa tu lah nak kena usaha supaya jadi. Saya niat tiap-tiap hari nak semayang 5 waktu berjemaah. Daripada awal lagi buat niat, sampai masa dia kena usaha. Masuk waktu subuh, lepas boleh mari awal, dapat takbiratul ula,
Nanti zuhur nanti kena usaha pula. Kena usaha pula. Kadang subuh lepas zuhur habis, hilang. Masuk pula waktu asar, usaha lagi. Hari ini selesai, alhamdulillah, hari ini 5 waktu dapat berjemaah di masjid daripada awal. Esok ada pula, kena usaha lagi. Kena usaha lagi. Kena usaha. Berusaha untuk dapatkan. Kalau orang nak semayang berjemaah di masjid tu, awal lagi dia dah buat persiapan lah. Dia tinggalkan dulu kerja dia sekejap. Puasa 10 minit lagi nak azan tu tinggal dah. Masa tu dah siap dah. Gerak dah pergi ke masjid. Usaha tu. Ada usaha. Bila usaha itulah baru kita dapat sempurnakan, dapat tunaikan, dapat laksanakan apa yang kita niat. Tapi kalau sekadar niat sahaja, boleh pahala. Orang beriman ni dia niat buat baik, boleh dah pahala satu pahala boleh. Dia niat nak buat baik, satu pahala boleh. Kalau niat tu dapat diterjemahkan kepada amal, paling kurang 10. Paling kurang 10 pahala Allah Ta'ala bagi. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, sesiapa yang buat, siapa yang membawa datang satu hasanah, satu kebaikan, falahu 10 amthaliha, maka untuk dia 10 kali ganda. Pahala tu paling sikit tu 10. Allah Ta'ala boleh ganda berlipat-lipat kali ganda, ikut kehendak Allah Ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Allah Ta'ala akan gandakan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala berkehendak. Ganda banyak mana? Itu hak Allah Ta'ala. Paling kurang 10. Niat dapat 1, buat 10, paling kurang. Kalau niat buat sesuatu yang tidak baik, niat tak boleh apa-apa lagi, tak boleh dosa lagi. Buat baru boleh 1 dosa. Buat dapat 1. Tengoknya pemurahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak selamatkan kita ni sampai begitu sekali. Jadi untuk realisasikan niat kita ni, niat-niat yang baik ni, supaya akhirat kita ini jadi sempurna, kena berusaha. Setiap masa. Tadi cerita pasal semayang. Supaya boleh semayang, dapat sempurnakan salat kita berjemaah di masjid, setiap kali masuk waktu, 5 waktu tu kena buat usaha. Amal-amal hak lain pun begitu juga, kena usaha. Kalau tidak, maka dia tak jadi. Dia tinggal niat sahaja. Dan kita kena yakin, dengan kita sempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnakan segala keperluan kita. Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, baginda bersabda kepada beliau, Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai budak, sesungguhnya aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimah. Apa dia? Ihfazillaha yahfazka. Nabi kata, jagalah Allah. Yakni jagalah agama Allah,
jagalah perintah-perintah Allah. Apa dia punya natijah dia? Yahfazka, pasti dia akan jaga kamu. Kamu jaga Allah, jaga agama Allah, jaga perintah Allah, pasti Allah jaga kamu. Pasti. Nabi kata, ihfazillaha tajidhu tijahaka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, pasti kamu akan dapati bantuan Allah bersama dengan kamu. Bantuan Allah, pertolongan Allah akan sentiasa bersama dengan kita. Kalau kita yakin dua perkara ni, cukup dah. Yakin, buat. Buat dengan yakin. Hati kita ni bulat, kemah, meyakini saya buat ni pasti Allah Ta'ala akan. Kita semayang 5 waktu dengan penuh keyakinan, kita sempurnakan perintah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan jaga kita. Allah Ta'ala akan jaga kita. Dan bila kita utamakan perintah Allah, yang paling pasti sekali akhirat kita akan terjaga. Akhirat kita akan terjaga. Benda akhirat ni benda yang tidak nampak. Siapa pun tak pernah tengok. Mana ada pernah tengok? Tak nampak akhirat tu macam mana. Dia punya nikmat pun kita tidak pernah nampak. Dia punya seksa pun tak pernah nampak. Yang kita tahu hanyalah apa-apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Itu je lah yang kita boleh tahu. Dan kita boleh bayang setakat hak kita boleh. Nak bayang lebih lagi tak sampai. Tak boleh sampai. Nikmat-nikmat dalam syurga macam mana, siksaan-siksaan dalam neraka, kita boleh bayang secara zahir, begitu je lah. Tangi. Hakikat dia tak boleh, tak nampak. Benda tak nampak. Jadi nak yakin dengan akhirat ni pun perlu usaha juga. Satu, yakin dengan amal kita, dengan perintah-perintah Allah, dengan agama ni. Itu lagi nak meyakini bahawa kalau kita buat ni, akhirat kita akan selamat. Sehingga kita jadikan maksud kita ni di dunia ni adalah akhirat. Maksud kita ni akhirat, sampai ke akhirat. Tempat kita semua, saya dan kita semua, kita akan pergi sana belaka. Sebelum sampai sana, masuk kubur dulu. Masuk dalam kubur, kena tanya. Masuk dalam kubur, sama ada kubur itu jadi salah satu daripada taman-taman syurga. Kubur ucap selamat datang pada kita, bagi tahu pada kita, dalam banyak-banyak orang ada atas dunia ni, kamulah orang yang paling aku suka. Bila kita masuk dalam kubur, ada orang masuk dalam kubur, kubur kata dalam banyak-banyak orang dalam dunia ni, kamulah orang yang paling aku benci, tak suka sekali. Situ susah dah. Alam kubur ni lama, nak boleh tunggu sampai ke kiamat tu. Kalau satu orang tu bahagia di dalam kubur dia, maka dia akan bahagia. Belum masuk syurga lagi dia dah bahagia dah. Kalau kena siksa, nak tunggu sampai kiamat tu siksa. Kiamat siksa pula sekali lagi.
Akhirat nanti. Dalam kubur disiksa, di akhirat disiksa. Allah. Bukan benda sikit-sikit. Satu orang yang tinggalkan solat dengan sengaja, mari malaikat tanya, aku diperintahkan supaya memukul kamu kerana kamu meninggalkan solat subuh sehingga zuhur, tak semayang. Sekali katok je tenggelam, 70 hasta tenggelam. Masuk dalam. Naik pula, bukan tenggelam tak naik-naik, tenggelam naik, katok lagi. Berkali-kali. Itu kalau satu waktu. Kalau banyak waktu, Allahu Akbar. Tahan kuan ni. Jadi untuk kita meyakini semua perkara ni, semua perlu kepada usaha. Supaya dalam hati ni ada keyakinan yang kita ni, tempat sebenar kita ni akhirat. Dunia ni adalah tempat sementara yang kita akan tinggalkan. Dengan keyakinan ini, dia akan membantu kita untuk utamakan akhirat daripada dunia. Bukan kata tinggal dunia, apa kita buat akhirat aja, tawakal dunia ni. Tak betul gitu. Dunia hak kita buatlah. Bukan suruh tinggal, habis tinggal kerja buat, tak ada buat benda. Ibadat semata-mata, itu adalah satu kejahilan. Kita baca dah riwayat sebelum ni. Ada dah sebelum ni baca. Kita hidup atas dunia ni, dunia memang kena pakai, bukan kita tinggal. Kalau tidak nak hidup macam mana? Kita manusia kena makan, makanlah. Jangan tak makan. Perlu rehat. Tapi dalam kita menyempurnakan keperluan-keperluan diri kita ni, kita utamakan akhirat ni, lebihkan akhirat. Keperluan kita ni sekadarnya, sederhana, tak berlebih-lebih. Usaha dapat akhirat ni. InsyaAllah dengan cara itu, dunia ni mungkin kita tak nampak. Kalau nampak tu nampaklah. Kadang-kadang kita nampak, Allah Ta'ala tunjuk terus kesan daripada kita buat kebaikan, kesan daripada kita buat amal sekian, Allah Ta'ala tunjuk. Kita ni Allah Ta'ala beri begini. Okay, baru kita faham. Sebab Allah Ta'ala bagi. Tapi yang pastinya, di akhirat nanti, ganjaran, balasan yang baik itu pasti akan menyusul kita apabila kita tinggalkan dunia ini. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada saya dengan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.